Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni 12 hari bulan 9 tahun 2022. Diberitakan bahawa Sultan Selangor telah menarik semua darjah kebesaran dan pangkat yang telah diberikan kepada Datuk Seri Najib. Sebelum ni, jadi pihak istana telah melucutkan Datuk Seri Najib dan juga Rasma Mansor, isteri dia. Jadi kedua-dua ni tidak boleh lagi membawa gelaran Datuk Ship dia daripada Selangor. Jadi bab tu clear, kita tak perlu nak campur tangan sebab apa, itu adalah hak mutlak Sultan Selangor. Jadi tak adalah kok Datuk Seri Najib dia ada pangkat Datuk lagi daripada Sultan yang lain, saya tak pasti. Apa pun, itu semua adalah ujian dunia, ujian yang ketika dia hidup di atas muka bumi ni. Orang-orang yang terpilih Allah akan uji, yang sehebat mana pun Allah akan uji berdasarkan kemampuan orang tersebut, termasuklah aku ini semua ni. Jadi masing-masing ada ujian masing-masing, dan masing-masing ada ujian senang dan ada ujian susah. Jadi kita tak perlu fikir sangat kenapa dah jadi tarik, itu semua hak mutlak Sultan Selangor. Cuma bila dah keadaan macam ni, malam-malam macam ni, teringat aku cerita epik Melayu, cerita Hang Tuah. Dulu masa kecil suka tengok cerita Hang Tuah ni kan, sebab apa yang dilakonkan oleh Tan Sri P. Ramlee, yang mana dia berjaya menyebabkan aku ni tengok movie Hang Tuah tu boleh ingat sampai ke hari ini bagaimana digarapkan cerita tu kan. Itu yang kita nak ceritakan, bahawa bagaimana satu hulu balang Melayu, di satu ulang Melayu yang hebat di tanah Melayu pada ketika itu, yang pertama Hang Tuah bersaudara. Jadi 5 bersaudara ni dengan gelaran Hang semua tu semua merupakan antara hulu balang hebat Melayu pada ketika itu. Dan dikatakan bahawa Hang Tuah pernah mengalahkan satu hulu balang di Majapahit yang bernama Taming Sari. Dan dikatakan Taming Sari itu, pendekar Taming Sari itu kebal. Rupanya kekebalan itu tetap ada kerisnya, dan Hang Tuah berjaya merampaskan dan membunuh pahlawan tersebut. Jadi kekuatan Hang Tuah itu menyebabkan Melaka jadi hebat. Maksudnya dengan kekuatan pertahanan dan kekuatan serangan dari kerajaan Melaka pada ketika itu menyebabkan Melaka agak kuat, sehingga musuh-musuh nak datang menang Melaka pun agak gerun. Tapi bila ada keadaan macam tu, Hang Tuah 5 bersaudara ni, Sultan yang menjabatkan ada kuasa mutlak pada kerajaan Melayu pada ketika itu. Macam biasa juga ada pihak-pihak jahat, pihak baik, dan mana-mana ada sekumpulan manusia yang tidak senang dengan Hang Tuah telah membuat fitnah. Lalu diceritakan fitnah tersebut kepada Sultan Melaka pada ketika itu, dan akhirnya Sultan Melaka terpengaruh dan terpercaya pada fitnah daripada kumpulan-kumpulan yang anti atau kumpulan-kumpulan yang agak-agak dengki dengan Hang Tuah ni. Lalu Sultan Melaka pada ketika itu mengarahkan agar Hang Tuah dibunuh atas kesalahan kononnya mencabul ataupun berzina dengan gundik Sultan. Jadi dengan fitnah tersebut, Hang Tuah telah dihukum mati oleh Sultan Melaka ketika itu. Jadi puak-puak yang membuat fitnah ni telah berasa seronok, rasa puas hati bahawa Hang Tuah berjaya kita tewaskan hanya dengan menggunakan sistem kerajaan itu. Kita fitnah melalui sebarkan fitnah sampai ke Sultan, dan Sultan yang arahkan untuk dibunuh Hang Tuah tersebut. Lalu ada bendahara pada ketika itu yang merasakan fitnah ini telah menyebabkan Hang Tuah telah dijatuhkan hukum dengan tidak seadilnya. Lalu bendahara ini telah menyimpan atau telah simpan Hang Tuah ni ke satu tempat yang jauh daripada Melaka, disimpan di sana, dan dia buat satu kematian palsu untuk Hang Tuah, senjata nak mengaburi
mengaburi Sultan yang memerintah ketika itu. Itu tidak habis lagi. Dia tidak habis lagi, dan juga akhirnya Hang Tuah take over jawatan Hang Jebat take over jawatan Hang Tuah. Jadi Hang Jebat ni merasa bahawa dia cukup rasa macam geram kerana apa, ada orang yang buat cerita fitnah pada Sultan. Akhirnya sahabat karib dia tu dihukum bunuh disebabkan fitnah. Jadi Hang Jebat telah menuntut bela dan juga membalas dendam, dan dia membuat sesuatu perkara yang di luar kewarasan, ya, kerana apa, dia niat atas untuk membela nasib Hang Tuah. Dan juga Hang Jebat mendapat situasi yang sama juga seperti Hang Tuah, maknanya dia akhirnya difitnah juga, dan Sultan telah mengarahkan Hang Jebat juga dihukum bunuh. Tapi tak ada siapa yang mampu menghukum Hang Jebat pada kita. Sebab apa? Kepandaian, kecerdikan dalam mempertahankan diri itu, tidak siapa yang mampu mengalahkannya, melainkan Hang Tuah. Jadi pada ketika inilah lalu bendara yang menyimpan Hang Tuah ni telah memberitahu Sultan bahawa Hang Tuah masih hidup, disimpan di satu tempat yang lain, dan Sultan telah minta bendara itu bawa Hang Tuah datang ke istana untuk kita lawan, untuk kita hapuskan Hang Jebat. Jadi dekat sini, bila Hang Tuah bergaduh dengan Hang Jebat bercerita bahawa dia membela nasib Hang Tuah, tapi Hang Tuah ni yang tak setia pada Sultan ni, tidak mempercayai apa yang Hang Jebat cakap. Makanya keduanya akhirnya bertarung nyawa tanpa sebarang campur tangan. Tak perlu British datang Malaysia, tak perlu Portugis datang Malaysia, tapi ini dua pahlawan Melayu akhirnya bergaduh, bertikam, membunuh sesama sendiri atas arahan Sultan yang dihasut oleh sekumpulan manusia ataupun sekumpulan mamak bendahara mana yang menyebabkan akhirnya kerajaan Melayu Melaka bergaduh sesama sendiri. Arahan daripada pihak Sultan terbunuh Hang Tuah. Akhirnya Hang Tuah juga mendapat arahan seterusnya untuk membunuh sahabatnya Hang Jebat. Jadi walaupun nampak pertarungan tu hebat, nampak seolah-olah macam menegakkan keadilan, tapi moralnya Melayu tetap kalah. Melayu tetap rugi, dan Melayu tetap menerima akibatnya. Yang akhirnya Melaka jatuh ke tangan Portugis, Melaka jatuh ke tangan Belanda, dan akhirnya menjadi bola tanggung kuasa-kuasa besar di pada belah barat sana, disebabkan ni ketidakkesatuan umat Melayu dalam satu pemerintahan. Walaupun dikontrol 100% Melayu pada ketika itu, bayangkan 100% orang Melayu kontrol kerajaan Melaka, juga dapat fitnah daripada geng-geng mamak-mamak ni yang telah menyebabkan kerajaan Melaka jatuh. Bayangkan sekarang ni bukan saja kerajaan Melayu yang bercampur baur. Kerajaan kita sekarang ni Melayu tu cuma dalam 50% saja. Another 50 lagi adalah bukan Melayu. Jadi gini lagi teruk fitnahnya, lagi teruk cucuk jarumnya, lagi teruk adu dombanya. Jadi dengan keadaan macam ni lah, kita akhirnya sejarah berulang semula. Orang Melayu bunuh orang Melayu, sudahlah dibunuh, dipijak, dihantar, diseksa, dibiarkan. Kalau sebolehnya apa dia mati. Itu keadaan sebenarnya, dan itulah keadaannya. Maknanya walaupun kita mempunyai sistem kerajaan Melayu hebat, sultanan, kerajaan, tapi tetap juga Melayu akhirnya bunuh Melayu. Itulah situasi yang berulang, sejarah itu akan berulang. Untuk kita fikirkan bahawa kita tidak akan ke mana selagi Melayu bunuh Melayu. Jumpa lagi episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.